Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan masuk tajuk asas pengaturcaraan. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, Arif dan Leong mengisi masa lapang mereka dengan bermain permainan video setelah selesai mengulang kaji pelajaran. Adik-adik Arif asyik memerhatikan gelagat mereka. Tengok, dia bermain permainan video setelah mengulang kaji pelajaran. Dia kena belajar dulu, bukan main sepanjang masa. Dan pada waktu lapang saja. Okey, adik dia kata hebat betul orang yang mencipta permainan ini. Bagaimana cara mereka mencipta permainan ni ya? Dia tanya. Tapi dia orang ni tak jawab lah, sebab tengah khusyuk untuk main kan. Macam kamu lah main game, mak panggil pun tak dengar. Jadi Leong berfikir suatu hari nanti aku ingin menjadi pengatur cara komputer. Orang yang mencipta permainan ini adalah pengatur cara komputer, kita panggil. Jadi kamu suatu hari nanti jadilah pengatur cara komputer yang mereka ataupun mencipta permainan. Orang lain main, bukannya kamu saja yang main saja yang orang cipta. Baik, pengatur cara komputer ni dia akan membuat pengaturcaraan yang membolehkan permainan ni bergerak seperti mana yang kita kehendaki. Okey. Terdapat pelbagai perkakasan elektrik di sekeliling kita. Perkakasan tersebut menggunakan pengaturcaraan komputer untuk fungsi yang tersendiri. Okey, kamu tengok ni di sekitar ruang tamu dalam gambar ni, dia ada beberapa perkakasan elektrik yang menggunakan pengaturcaraan komputer. Sebagai contoh, jam digital. Okey. Dia ada atur cara komputer untuk membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Kalau jam dinding biasa tu kita tak boleh nak setkan bunyi kan. Macam kamu nak bangun pagi, tak perlulah selalu mak nak kejut, ayah nak kejut. Jadi kamu ada jam digital untuk dia akan bunyi setiap kali waktu pagi. Okey, seterusnya adalah televisyen. Ini adalah televisyen pintar. Dia membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Kalau dulu TV ni hanya untuk menonton program, sekarang dia banyak lagi kita boleh buat. Okey. Kemudian alat kawalan jauh, dia membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Tak perlulah setiap kali nak tukar siaran kita kena bangun kan? Dia memudahkan kerja kita. Okey, kemudian penyaman udara adalah untuk membantu kita menetapkan suhu. Okey, dia akan bekerja mengikut arahan kita. Contohnya kita nak suhu 20. Jadi dia akan sesuaikan suhu semasa. Okey, contohnya waktu tu waktu panas. Jadi dia akan bekerja keras untuk menetapkan suhu sebagaimana yang kita kehendaki. Okey, itu adalah tentang pengaturcaraan komputer dalam peralatan. Okey, komputer ni apa benda sebenarnya komputer? Kita dah sebut komputer. Apa benda komputer tu? Pengaturcaraan komputer tu apa benda? Baik, komputer tu adalah mesin ataupun peranti yang digunakan untuk mengendalikan data input sebagaimana yang diarahkan pengguna. Kita boleh arahkan dia. Jadi bila kita arahkan dia, dia boleh terima arahan kita, kemudian dia akan memproses apa yang kita nak. Jadi kita akan cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kemudian dia mengeluarkan maklumat. Kemudian macam contohnya televisyen tadi. Okey, dia terima arahan daripada kita, kemudian kita nak tukar siaran, kemudian dia akan terima maklumat, dia akan tukar dan dia akan bagi kepada kita apa yang kita nak. Baik, untuk mengendalikan komputer itu mesti diarah dengan tepatnya apa tindakan yang perlu dilakukan. Kita kena bagi tahu apa yang kita nak. Dia dipanggil atur cara komputer. Atur cara komputer adalah urutan arahan berkod yang dimasukkan di dalam komputer yang membolehkan data diproses oleh komputer. Maksudnya, kita nak bagi arahan, kita tak boleh nak pandai-pandai nak cakap, okey, komputer sekarang kamu, dia tak boleh, dia tak faham arahan macam tu. Okey, kita arahkan dia
dia ada faham bahasa dia sahaja. Okey, atur cara komputer ditulis dalam bahasa pengaturcaraan, dalam bahasa yang difahami oleh komputer tu. Kita nak cakap dalam bahasa kita, dia orang tak faham. Jadi proses kita nak sediakan atur cara komputer ni dipanggil pengaturcaraan komputer. Okey. Dia sebenarnya banyak peralatan yang menggunakan komputer ni. Okey. Ni contohnya alatan-alatan lah. Kita ada mesin jahit berkomputer, mesin basuh automatik, okey, ketuhar gelombang mikro. Dia contohnya mesin jahit komputer ni. Dia biasanya kita gunakan untuk membuat sulaman. Dan harga dia memang mahal lah. Bila peralatan melibatkan komputer, alatan dia akan jadi mahal. Mesin basuh automatik, macam mana dia nak mengesan berapa berat pakaian yang kita masukkan, berapa banyak air yang kita masukkan, teknik basuhan macam mana, kita boleh bagi arahan kepada dia berdasarkan kepada pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Okey, ketuhar gelombang mikro tadi, kita boleh setkan apa jenis, berapa lama masak jenis macam mana. Itu adalah pengaturcaraan komputer yang telah ditetapkan di dalam ketuhar gelombang mikro. Kita tak boleh nak suruh ketuhar gelombang mikro ni contohnya basuh baju. Sebab apa? Sebab itu bukan pengaturcaraan komputer yang telah ditetapkan kepada dia. Jadi dia hanya boleh buat apa yang telah diprogramkan ataupun apa yang telah ditetapkan kepada dia saja. Okey, komputer atas meja, televisyen pintar, telefon pintar, okey, pembersih, vacuum robotik, yang boleh mengesan kat mana penghujung. Jadi bila sampai kat hujung dia tak jatuh ke bawah. Dia dah ada sensor dia. Banyak kegunaan pengaturcaraan komputer ni. Jadi kita akan cuba belajar benda ni lah, supaya kamu suatu hari nanti dapat, kalau kamu berminat lah, dapat mencipta pengaturcaraan komputer kamu sendiri. Okey. Baik, ini adalah kegunaan atau cara dalam perkakasan harian. Dalam banyak-banyak perkakasan, okey, cikgu boleh simpulkan pada 4. Okey, pada zaman sekarang pengaturcaraan sangat penting dalam menghasilkan suatu peralatan moden, terutama dalam perkakasan harian. Okey, antara kegunaan ini adalah memudahkan sesuatu kerja ataupun urusan lah. Dulu susah kan, kalau nak sapu sampah. Sekarang gunalah vacuum robotik tu, dia boleh buat kerja sendiri. Kamu buat kerja kamu, dia buat kerja dia. Okey, lebih menjimatkan masa dan tenaga. Kalau dulu nak basuh baju kena duduk lama lah mak kamu dalam bilik air tu kan, nak kena basuh, nak kena bilas. Sekarang masuk je dalam mesin basuh, tekan, masuk sabun, tekan, dah siap. Tunggu nak jemur lah nanti. Okey. Sekarang lagi canggih, tak perlu dah susah-susah nak pergi jemur pakaian. Dia ada mesin pengering pula. Okay. Kemudian lebih mudah dijual di pasaran. Ialah bila barang tu dia memudahkan urusan, sudah pastilah dia mudah untuk dijual. Permintaan terhadap barangan lebih tinggi. Lagi canggih peralatan tu, perkakasan tu, lagi tinggi permintaan dia. Sebagai contoh, dulu mesin pengering ni biasa kat kedai je ada. Sekarang banyak kat rumah dia ada mesin pengering dia. Dia malah dah nak pergi beratur dekat kedai Robi, letak je dalam rumah dia. Okey. Jadi untuk hari ni cikgu harap kamu dapat memahami kegunaan atau cara. Nanti kita akan belajar minggu depan algoritma dan pseudocode. Okey, macam mana benda ni berlaku. Okey. Jadi cikgu harap pada hari ini kamu buat benda ringkas saja ini. Cikgu akan bagi arahan untuk kamu buat kejap lagi. Okey, sekian, terima kasih.